Surah An-Nasr, surah yang ke-110. Kelebihan surah An-Nasr, tidak ada hadis yang sahih, cuma ada sebahagian mengatakan ia menyamai 1/4 daripada Al-Quran. Ia menyamai 1/4 daripada Al-Quran. Dan sebab turun surah ni tidak ada, cuma selepas turun surah ini, Rasulullah telah memanggil Fatimah anaknya. Kemudian kata Rasulullah kepada Fatimah, innahu qad nu'iyat ilayya nafsi fabakat. Aku telah diberitahu bahawa ajalku telah hampir. Maka Fatimah pun menangis. Kemudian kata Nabi, isbiri, sabarlah, fa innaka awwalu ahli lihaqan bi. Fadhahikat. Setelah melihat Fatimah menangis, Nabi berkata pada Fatimah, sabarlah, kerana sesungguhnya engkau adalah ahli keluargaku yang pertama yang akan mengikuti aku, iaitu yang akan mati paling awal daripada kalangan keluargaku adalah engkau. Fadhahikat, lalu Fatimah senyum. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Apa maksud dia? Jadi sebenarnya salah satu sebab turunnya surah An-Nasr ialah Allah nak bagi tahu tugas Rasul telah selesai. Jadi tugas seorang pembesar yang sebenar dalam Islam ialah untuk melaksanakan satu mesej yang besar dan agung daripada Allah. Bukan untuk bergembira, bukan untuk makan, bukan untuk berseronok. Pembesar yang mulia di sisi Islam ialah dia ada satu peranan dan tugas yang sangat besar dan mulia, itu untuk melaksanakan agama Allah. Bila itulah tugas mereka, maka bila selesai mereka akan gembira dan puas. Sebab itulah dalam satu khutbah Nabi SAW, Nabi berkata kepada para sahabat, kata Nabi di atas mimbar, sesungguhnya seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah. Di antara Allah memberinya zahrati ad-dunya, kemewahan dunia, masya, apa saja yang dia kehendaki. Pilihan pertama, wa baina ma indahu, dan pilihan kedua, apa yang di sisi Allah. Maka fakhtara ma indahu, hamba itu memilih apa yang di sisi Allah. Boleh faham? Ha? Jadi Nabi bagi tahu di atas mimbar di hadapan para sahabat, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah antara memilih nikmat dunia, apa saja dia nak, Allah akan bagi. Pilihan kedua, apa yang di sisi Allah, maksudnya matilah. Maka Nabi menjawab, fakhtara ma indahu, lalu hamba itu memilih apa yang di sisi Allah. Bila dengar je, fabaka Abu Bakar, Abu Bakar pun menangis. Wa qala fadainaka bi abaina wa ummahatina, kata Abu Bakar, kami gadaikan dengan bapa-bapa kami dan ibu-ibu kami. Itu biasa kata pepatah Arab, bila dia nak korbankan kepada satu benda yang paling mahal, dia kata apa? Demi ibu bapa aku. Bila dia berkata tu, bila dia bercakap dengan Rasulullah, maksudnya demi untuk pertahankan Rasulullah, dia akan sanggup korbankan apa saja, termasuklah ibu bapaknya. Ibu bapaknya nombor 2 bila berdepan dengan Rasulullah. Jadi bila sahabat tengok Abu Bakar menangis, sahabat pun pelik. Fa'ajibna lahu, kami pun rasa pelik kepada Abu Bakar. Kenapa sahabat rasa pelik? Sebab sahabat tak faham sebagaimana Abu Bakar faham. Abu Bakar faham apa dia? Maksud Nabi bagi tahu hamba yang diberi pilihan oleh Allah dialah. Dan akhirnya Nabi nak bagi tahu dia memilih apa yang di sisi Allah.
Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis ini panjang, saya ringkaskan. Boleh? Jadi itu bukti seorang pemimpin yang mulia, seorang pemimpin yang hebat di sisi Allah, bila diberi pilihan untuk terus memerintah dengan kuasanya, dengan kesenangan, dengan kemewahan, dan dengan pilihan yang kedua, mati, dia dapat nikmat di sisi Allah, maka pemimpin yang mulia dia akan pilih untuk mati. Faham? Sebab apa? Tugas dia bukan untuk bermewah di dunia, tugas dia ialah untuk berada di sisi Allah dan mendapat nikmat yang jauh lebih baik daripada dunia. Maka begitu juga Fatimah dalam kisah yang tadi. Fatimah bila diberitahu ayahnya akan wafat, dia menangis. Tapi bila diberitahu dialah ahli keluarga Rasulullah yang pertama akan mati di kalangan semua keluarganya, dia gembira. Kenapa? Sebab bila dia hidup, orang yang dicintai Rasulullah tak ada, jadi hidup seolah tidak bermakna. Maka bila dengar dia akan mati, dia seronok. Kenapa? Sebab bila mati dia akan semakin dekat dengan Allah, dia akan berjumpa Rasulullah SAW. Itulah nilai orang beriman. Orang beriman dia pilih yang paling baik dan paling kekal. Adapun orang tak beriman, dia pilih benda yang seronok tapi sementara. Boleh? Tapi dia ada pengetahuan yang dia akan masuk syurga, Ustaz. Dia senyum? Ha? Dia senyum? Yalah, pastilah. Jadi soalannya apa dia? Kita tak ada jaminan. Kalau kita tak ada jaminan, nak tunggu sampai bila? Sampai tunggu datang jaminan. Jaminan tak akan datang sebab Rasulullah telah wafat. Kan? Dia bukan soal jaminan. Sebenarnya bila Allah takdirkan kita mati awal, kita kena yakin itulah yang terbaik. Daripada kita hidup lagi lama, mungkin dosa bertambah tapi pahala tak bertambah. Itu satu musibah. Okey. Okey. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza jaa, iza apabila, jaa jaa telah datang. Apa yang datang ni? Nasru, pertolongan Allah. Jadi Allah sandarkan pertolongan ni kepada dirinya. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Semua kemenangan, semua pertolongan adalah dengan izin Allah. Kalau Allah nak bagi sekejap, satu hari pun boleh. Tapi kalau Allah tak bagi 50 tahun pun tak dapat. Satu. Yang kedua, wal fathu, dan fathu apa dia? Fathu pembukaan, tapi maksud ayat ni ialah kemenangan. Kemenangan. Asal fathu pembukaan. Apa maksud pembukaan di sini? Pembukaan kota Mekah. Bukankah pembukaan kota Mekah juga adalah kemenangan Allah? Kan? Kalau dah kemenangan Allah bermaksud juga pembukaan, pertolongan Allah juga bermaksud pembukaan atau kemenangan, apa perlu disebut lagi Al-Fathu? Tak, sebenarnya pertolongan Allah dah termasuk dah makna Al-Fathu. Tapi kenapa dia sebut lagi? Saya bagi contoh.
Tanazzalul malaikatu warruh. Ini surah apa ni? Al-Insyirah. Tak. Ha? Surah Inna Anzalna pun tak, surah Lailatul Qadar pun tak. Surah apa? Surah Al-Qadru. Dia tak ada surah Inna Anzalna dan tak ada surah Lailatul Qadar. Nama surah apa dia? Al-Qadru. Dah betul dah ayat tu, cuma nama surah. Okey. Tuhan kata pada malam Lailatul Qadar apa yang berlaku? Tanazzalu, telah turun al-malaika, para malaikat, war-ruh, Jibril. Roh Jibril kan? Okey, bila sebut malaikah dah termasuk tak Jibril? Masuk kan? Kalau dah termasuk, apa perlu lagi Tuhan sebut war-ruh? Special. Tuhan sebut walaupun Jibril dah masuk dalam nama malaikah, tapi Tuhan sebut secara khusus menunjukkan kelebihan malaikat Jibril. Sebab malaikat yang paling baik ialah Jibril. Tugas malaikat yang paling mulia ialah menyampaikan wahyu. Siapa? Jibril. Boleh? Maka di sini sama. Nasrullah umum, kemenangan. Tapi Allah nak sebut kemenangan yang paling istimewa, paling khusus apa dia? Pembukaan kota Mekah. Sebelum ni ada tak kemenangan sebelum buka kota Mekah? Ada tak? Ada pertolongan Allah. Contohnya dalam peperangan Badar, Allah bantu dengan malaikat seramai berapa ribu? Tentera Islam 300 je, tapi Allah bantu dengan malaikat sampai 5,000. Menang. Dalam peperangan Uhud menang, dalam peperangan Ahzab menang. Tapi yang ni Allah sebut wal fatahu sebab istimewa. Kenapa ni? Inilah kemenangan paling besar dan menunjukkan Islam telah sempurna dan menunjukkan ajal Nabi dah dekat. Boleh? Okey. Dan kita kena faham juga bila datang kemenangan ni. Bila berlaku pembukaan kota Mekah. Bila tahun berapa berlaku pembukaan kota Mekah? Kuat sikit tak dengar. 10 Hijrah. Bukan Syekh itu 10 Hijrah. 10 Hijrah. Lagi? 8 Hijrah. 8 Hijrah. Lagi? Siapa nak jawab lagi? Bila berlaku pembukaan Tanah Melayu? Semua sepakat dan semua tahu kan? Tahun berapa? Pembukaan Tanah Melayu. Malaysia merdeka lah. Berapa? 57. Semua tahu kan? Mana lebih penting, pembukaan kota Mekah ke Malaysia merdeka? Pembukaan kota Mekah lebih penting sebab disebut dalam Al-Quran. Tapi kenapa kita tak tahu tarikh benda yang penting dan kita tahu dan ingat yang tak penting pun? Penting tak tarikh Malaysia merdeka? Penting? Tak penting. Tak pernah dapat hadiah pun masa sambut hari merdeka. Okey. Sempat dah Google lah. Pada tahun 8 Hijrah. Maknanya setelah berapa tahun Nabi berdakwah? Di Mekah berapa tahun? Di Mekah 13. Di Madinah 8 tahun. Jadi semua setelah 21 tahun barulah Ja'a Nasrullah. Okey.
Allah boleh tak masa Nabi berdakwah di Mekah, Allah nak terus bagi kemenangan, Allah turun bala pada musyrikin Mekah, semua hancur, dan Nabi boleh tegakkan negara Islam di Madinah? Boleh? Boleh. Tapi kenapa Allah tak bagi? Ha? Allah mahukan pusat di Mekah. Yalah, kalau macam tu tak payah berhijrah ke Madinah. Allah hancurkan orang musyrikin Mekah, sama ada bagi penyakit ke, bagi musibah ke, mati. Special. Tiada kemenangan tanpa usaha. Bukan surah Al-Baqarah ayat 214. Betul? Am hasibtum? Betul. Okey. Cuba kita tadabbur ayat ni. Am hasibtum, adakah hasibtum, kamu mengira, hisab, kamu menyangka, an tadkhulu, bahawa kamu akan masuk al-jannah, surga. Tuhan kata, adakah kamu sangka, kamu mengira kamu boleh masuk surga? Walamma, sedangkan belum. Lama mana belum? Ya'tikum, datang kepada kamu, masal, contoh perumpamaan, allazina khalau, seperti orang-orang yang dahulu, min qablikum, sebelum kamu, seperti umat-umat yang dahulu yang akhirnya berjaya dalam dakwah, tapi sebelum tu apa dah? Apa masal ni? Massathum, telah menimpa kepada mereka al-ba'sa. Al-ba'sa apa dah? Satu, kefakiran ataupun kepapaan. Satu. Yang kedua, ad-dharra. Apa dah? Kesakitan. Dharra. Yang ketiga, wazulzilu, dan mereka zulzilu. Ada kan iza zulzilatil ardu? Itu apa yang digoncang? Bumi. Boleh bayang tak kalau bumi digoncang? Kalau saya goncang meja ni, kau apa berlaku? Yang atas meja semua jatuh berterabur kan? Kalau Allah goncangkan bumi, apa jadi? Manusia akan jadi seperti kelkatu, gunung ganak akan menjadi seperti kapas.
Dan di sini siapa yang digoncang ni? Dan mereka digoncang. Digoncang dari segi apa? Iman, perasaan, tertekan. Sampai tahap mana ni mereka ditekan? Hatta sehingga yaqul, berkata, siapa berkata? Rasul. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersamanya. Bersama siapa? Rasul. Mereka digoncang, ditekan, diseksa, sehinggalah Rasul dan orang beriman berkata. Berkata apa ni? Mata nasrullah, bila lagi nasrullah, bila lagi nak datang nasrullah? Allah jawab apa? Ala, ingatlah, nasrullahi, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Belum datang lagi. Faham tak? Belum datang lagi tu. Bila tu? Dah di kefakiran. Kefakiran ujian dari segi apa? Tuhan sebut 3 ujian. Kalau fakiran, ujian dari segi apa? Harta benda. Ad-darra, ujian dari segi fizikal. Dan wazulzilu, ujian dari segi perasaan. Kadang-kadang badan sihat tapi stres, emosi. Kan? Jadi Tuhan nak bagi tahu, adakah begitu mudah kamu sangka kamu boleh masuk syurga, sedangkan belum datang pada kamu 3 perkara. Sehingga sampai tahap Rasul dan orang beriman dahulu mengadu pada Allah, bila lagi nak datang pertolongan Allah. Tuhan kata apa? Dah teruk dah, bukan datang, qarib, dekat. Kenapa tak datang lagi? Kenapa belum datang lagi? Belum cukup syarat. Belum cukup syarat. Sebab itulah kemenangan ada syarat. Sebab itu saya tanya soalan, kenapa Allah tak bagi kemenangan kepada Nabi dan sahabat di Mekah lagi? Belum cukup syarat. Belum cukup ujian. Sebab tu ada hadis sahih, bila sahabat tak tahan sangat diseksa, ada sampai yang dibunuh, mereka mengadu pada Nabi dekat Kaabah. Dia kata, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, boleh tak kamu minta pertolongan kepada Allah untuk kita semua? Tolonglah berdoa, kami dah tak tahan. Apa jawapan Rasulullah? Nabi kata, Nabi kata, orang dahulu, Nabi-Nabi dahulu, bila mereka berdakwah, ditangkap, kemudian digali lubang, kemudian ditanam separuh, kemudian dia ambil gergaji, dia gergaji sampai terbelah 2. Mereka tetap tak berganjak, tetap beriman kepada Allah. Dan ada yang disikat dengan sikat besi sampai daging dia terkoyak, disikat hidup-hidup. Mereka tak berganjak. Kemudian Nabi kata pada sahabat yang minta tadi, kamu gopoh. Faham tak? Yang macam bila kena seks tengah panas letak batu, belum cukup syarat. Yang Sumayyah kena bunuh, belum cukup syarat. Yang Yasir kena bunuh, belum cukup syarat. Faham? Sebab bila banding dengan dulu, kena gergaji. Sahabat tak ada lagi yang kena gergaji. Boleh? Sebab itulah dia perlukan masa berapa tahun tadi? 21 tahun. Ni mungkin ayat ni turun masa 15 tahun. Bila ada 21 tahun, iza jaa, sekarang jaa datang. Sebelum ni qarib. Nampak? Boleh? Kemudian Nabi banding dengan sahabat dengan umat dahulu masih jauh. Kita pula banding diri kita dengan sahabat. Boleh banding tak? Layak tak untuk masuk dalam calon pertandingan tu? Rasa tak layak kot.
Kalau subuh pun tak bangun, ya. Kalau nak solat sunat pun, besok kan, besok Tuhan uji kita apa dia? Puasa 9 dan 10 Muharram. Sebenar daripada ayat ni juga pengajaran yang paling besar, antara pengajaran paling besar apa dia? Allah nak bagi tahu manusia tak akan jadi mulia, manusia tak akan jadi hebat melainkan setelah diuji dan lulus ujian. Itu prasyarat untuk menjadi mukmin yang berjaya. Prasyarat. Nak jadi mulia mesti ada ujian dan lulus ujian. Sebab itulah bila Asyah isteri Firaun mengaku je beriman, Allah biar macam tu je. Asyah isteri Firaun, bila dia mengaku beriman, adakah Allah biarkan dia macam tu? Tak, Allah uji. Apa ujiannya? Suami dia menyeksa dia sampai mati. Dan masa dia nak mati, Allah tunjuk tak syurga? Kan? Kenapa? Dia cukup syarat. Dia kadang-kadang tak perlu masa 21 tahun. Kadang-kadang tak perlu masa, tapi ujian yang Allah bagi, lulus. Ada tak ujian pada Asyah daripada 3 ni? Ada. Miskin memang dah miskin dah, walaupun dia isteri Firaun. Firaun tak bagi apa-apa dah. Kesakitan ada tak? Wazulzilu ada? Ada. Tukang sihir Firaun, bila dia mengaku beriman, Allah biar macam tu je. Okey, bila kamu beriman kamu masuk syurga. Tak. Allah bagi ujian. Apa ujian kepada tukang sihir Firaun? Apa ujian dia? Tol naik, jerebu. Apa ujian pada tukang sihir Firaun? Seksa apa ni? Potong tangan. Potong tangan dan kaki bersilam. Kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri. Potong apa? Dia bius tak? Firaun bius tak? Masuk bilik bedah tak? Tak. Apa jawapan tukang sihir Firaun? Bila imam masuk kat sini, dia kata apa? Faqdi ma anta qadi. Hukumlah selagi mana kamu boleh menghukum dan kamu ada kuasa. Fa innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu hanya boleh berhukum semasa kat dunia. Di akhirat kamu tak boleh buat apa-apa. Tengok imam bila masuk kat sini, ada dia kisah tak hilang tangan? Tak. Sebab dia tahu yang bernilai bukan tangan, yang bernilai iman. Boleh? Jadi bila kita baca ayat ni, iza jaa nasrullah, jangan ingat senang je Nabi dapat kemenangan. Jangan. Bayangkan masa 21 tahun apa yang berlaku pada Nabi dan para sahabat. Ramai sahabat yang mati diseksa, ramai sahabat yang hilang segala-gala, ramai sahabat yang terpaksa berhijrah. Dan antara ujian yang paling besar apa dah? Meninggalkan kampung halaman. Satu penyiksaan tu. Kita lahir kat situ, sekolah kat situ, besar kat situ, kemudian nak pergi tempat yang tak tahu masa depan dan tinggal segala-galanya. Itu pun satu ujian. Kita kalau berpindah tempat lain, kita bawa semua tak? Bawa. Kemudian tempat yang kita nak pindah lagi teruk ke? Lagi okey? Lagi okey kan? Kalau lagi teruk, pergi tak? Okey. Okey. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, apa berlaku? Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat. Ra'aita, engkau melihat. Ada satu ayat yang ada perkataan ra'aita juga. Ar-ra'aital ladzi yukazzibu biddin. Maknanya dia samalah. Adakah engkau melihat allazi yukazzibu biddin, orang yang mendustakan agama? Okey. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, Tuhan kata apa? Engkau melihat an-nas, manusia.
Apa berlaku? Yadkhuluna, mereka masuk ke mana ni? Dalam dinillah, din, agama. Dan dia masuk tu seorang-seorang ke? Hari ni seorang, besok 3 orang. Apa dia? Afwaja. Apa makna afwaja? Berduyun-duyun. Dalam Quran diterjemah apa? Beramai-ramai. Ada kata berbondong-bondong. Okey, afwaja berbondong ataupun beramai-ramai. Nabi pergi buka kota Mekah ni tahun 8 Hijrah kan. Berapa ramai yang bersama dengan Rasulullah? 10,000. Yang bersama Nabi ketika kota Mekah dibuka 10,000 para sahabat. Dan berlaku peperangan tak? Tak. Kenapa tak berlaku peperangan? Sebab bila Nabi dan para sahabat sampai dekat Mekah dah, orang Mekah tak tahu pun. Orang Mekah tak sedar pun. Allah bagi mereka tak sedar dan tak tahu perancangan Nabi. Tengok-tengok Nabi dan para sahabat dah ada dalam kota Mekah. Bila Nabi masuk, semua orang musyrikin serah diri. Dan Nabi duduk kat pintu Kaabah. Nabi pegang apa ni? Pemegang pintu Kaabah tu. Dan orang kafir-kafir, orang musyrikin depan Nabi. Semua menunggu apa ni? Menunggu balasan. Nabi pun bagi tahu. Maza tazunnu an af'alu bikum? Apa yang kamu agak, aku akan buat pada kamu. Agak-agak apa dia? Ni Nabi cakap pada siapa ni? Orang yang menghina Nabi, memaki Nabi, menghalau Nabi, meletak isi perut unta ketika Nabi sujud, dan memerangi Nabi selama 21 tahun. Nabi cakap, agak-agak apakah aku akan lakukan pada kamu? Orang musyrikin Mekah kenal tak Nabi? Kenal. Dia tahu tak hati Nabi? Maka dia kata apa? Anta akhun karim, kamu ni saudara yang mulia. Ibnu akhin karim, anak pun anak orang mulia. Dia tak kata kamu akan buat apa, tapi nak teka hati Nabi lah ni. Kamu kan orang baik. Nabi kata, aku akan cakap sebagaimana Nabi Yusuf cakap pada saudara-saudaranya ketika Nabi Yusuf berkuasa. Apa Nabi Yusuf cakap pada saudaranya yang rancang nak bunuh dia? Dan masa tu Nabi Yusuf di puncak kuasa dan adik-beradik dia datang merempat ataupun meminta sedekah. Apa kata Nabi Yusuf pada adik-beradik dia? Kalau kita duduk tempat Nabi Yusuf, abang kita nak bunuh kita, adik nak bunuh kita, kita pula ada jawatan masa tu Menteri Dalam Negeri, kan? Yang adik-beradik kita pula miskin, meminta. Kita buat apa pada adik-beradik kita? Agak-agak lah. Paling-paling kurang, siapa kamu? Aku tak kenal pun. Kan? Paling-paling kurang lah. Kalau geram sangat apa dah? Kamu adalah konspirasi nak bunuh aku kan? Masuk penjara. Tapi apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikum al-yawm. Hari ini tidak ada celaan, tidak ada kutukan hari ini. Jangan salahkan diri kamu, jangan menyesal. Tidak ada celaan. Semua yang lepas aku lupakan. Itu akhlak orang yang beriman. Itu hebat. Kalau kita tengah lemah, kita maafkan orang, tak hebat. Saya maafkan awak sebab saya pun tak boleh buat apa-apa pun. Itu bukan hebat. Hebat apa dia? Bila dia ada kuasa, dia ada kemampuan nak balas dendam, tapi dia tahan. Itu hebat.
Jadi Nabi kata pada orang musyrik Mekah, aku akan cakap pada kamu sebagaimana Nabi Yusuf cakap pada adik-beradiknya. Nabi kata apa? Izhabu, pergilah kamu bebas. Kamu bebas. Nak lari pun boleh, nak duduk kat Mekah pun boleh, nak menganut Islam pun boleh. Subhanallah. Tengok akhlak Rasulullah. Dan akhirnya yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Sebab apa? Sebab akhlak Rasulullah. Sebab itulah senjata paling kuat orang yang beriman bukan dakwah dengan lidah, dengan perkataan, tapi dakwah dengan akhlak. Dan penghalang besar untuk orang tertarik dengan Islam ialah akhlak yang buruk. Cakap dah berdegar-degar dah, cakap dah ayat Quran dah, tapi akhlak tak ada, orang tak tertarik. Boleh? Okey, tengok. Ramai tak masuk Islam ni? Ramai. Tapi Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berapa ramai masuk Islam? Lebih kurang 200 orang. Hari ni sehari, minggu depan, hari ni seorang, minggu depan seorang. Sepanjang 13 tahun lebih kurang 200 je. Tapi dalam satu hari ni berapa ramai ni? Beribu-ribu. Tapi yang mana lebih berkualiti? Yang berkualiti yang sedikit. Kenapa? Yang ni telah lulus ujian. Yang ni telah lulus ujian. Sebab itulah kelebihan yang besar ialah golongan as-sabiqun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Kenapa? Sebab masa tu dia masuk Islam, masa orang tak masuk Islam. Dia masuk Islam, masa Islam ditindas. Dia masuk Islam, masa Islam miskin. Dia masuk Islam, masa banyak ancaman. Oh, tu hebat. Tapi yang ni masuk Islam bila ni? Islam dah menang, Islam dah kuat, tak ada ujian apa-apa. Sebab itulah dalam surah Al-Hadid, cuba buka surah Al-Hadid ayat 10. Kalau orang yang baru masuk Islam zaman sekarang, dia ditindas, dia ada diancam, itu dia ujian dan juga rahmat, dia dapat dia darjat dia naik. Yalah. Kadang-kadang dia lebih baik pada kita. Sebab kita Islam daripada kecil, tak ada siapa maki, tak ada siapa pulau pun. Betul? Kita Islam dalam kemenangan. Orang kafir ni, Cina ke, bila dia masuk, keluarga dia, pulau dia, kawan-kawan dia halau maki dia. Kita tak ada. Surah 57 ayat 10. Tuhan kata apa? Mengapa kamu tidak membelanjakan benda? Kemudian Pada Allah yang mewarisi langit dan bumi serta segala isinya. lepas tu Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya sudah turut berperang sebelum kemenangan Nabi menguasai Mekah. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. jelas tak? Tapi beritahu orang yang infakkan harta dia di peringkat awal, masa Islam susah, masa orang kedekut, masa Islam pun secara sembunyi-sembunyi, tak sama dengan orang sedekah masa Islam dah menang. Tak sama. Sebab itulah golongan ahli Badar yang terlibat dalam peperangan Badar, 300 orang, Nabi bagi keistimewaan yang khusus. Apa dia? Nabi kata orang yang terlibat dalam peperangan Badar, dia buat dosa apa pun Allah ampunkan. Boleh? Ustaz seronoklah macam tu. Berzina pun Tuhan ampunkan. Orang Badar tak akan berzina lah. Makna apa saja dosa Allah ampunkan. Sebab apa? Pengorbanan mereka yang cukup besar. Dalam peperangan Badar tu Nabi berdoa sampai nampak ketiak. Kenapa? Nabi kata kalaulah kalah kumpulan ni yang pertama ni, Islam habis. Walaupun bilangan kecil, inilah 200, tapi berkualiti. Sebab itulah selepas ni, selepas orang Mekah masuk Islam, berlaku satu peperangan. Peperangan apa nama dia? Peperangan apa? Hunain. Peperangan Hunain berlaku pada tahun 8 Hijrah. Nabi pergi ke kota Mekah 10,000,
campur dengan yang masuk Islam ni 2,000. Jadi berapa? Tengok, daripada kalangan 12,000 ada 2,000 yang baru je masuk Islam, yang antara punca tentera Islam kalah dalam peperangan Hunain. Kenapa? Sebab iman belum kuat. 2,000 ni antara punca tentera Islam, kali pertama kalah, pusingan pertama kalah. Boleh. Tapi tentera Islam yang pertama 300 orang saja. Ini 12,000, tapi dalam peperangan Badar 313. Menang tak? Sebab apa? Kualiti. Boleh. Okey. Kemudian fasabbih, maka sabbih apa dah? Sucikan Allah. Sabbih ni kita sebut subhanallah. Apa makna sucikan Allah? Sucikan Allah daripada apa? Daripada segala sifat-sifat kekurangan dan kelemahan. Okey, sabbih, sebut subhanallah ataupun subhanakallahumma. Kemudian bihamdi, dengan sucikan Allah. Bihamdi, dengan memuji. Rabbika, Tuhan engkau. Sabbih subhanakallahumma, memuji, wa bihamdika, dengan pujian kepada engkau. Kemudian wastaghfirhu, dan mohon keampunan Allah. Innahu kana, adalah tawwabah, maha penerima taubat. Apa maksud? Apa maksud tawwabah? Dia kalau setakat terima taubat, perkataan lain dia taibun. Ini taibun, yang menerima taubat. Tapi kalau tawwab lain. Tawwab ni paling banyak menerima taubat hambanya. Maksudnya, ramai tak manusia yang berdosa dengan Allah? Dan banyak tak, ramai tak yang Allah ampunkan dosa mereka? Satu, bilangan manusia yang berdosa dan bilangan manusia yang Allah ampunkan dosa. Yang kedua, setiap orang banyak tak dosa? Dan ada yang Allah ampunkan semua sekali dosa dia. Seperti yang bunuh 100 orang, Allah ampunkan semua tak? Ini maksud tawwabah. Allah sangat-sangat banyak mengampunkan dosa setiap hari, setiap saat. Sama ada manusia yang ramai ataupun dosa yang banyak. Kita mudah tak nak maafkan orang? Padahal orang buat salah kita setiap hari tak? Tak. Kadang-kadang setahun sekali, itu pun lepas 5 tahun tak boleh maafkan lagi. Kita bukan tawab. Betul? Okey. Kalau ikut ayat ni, sepatutnya bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, hasilnya apa dah? Ramai dah masuk Islam. Kan? Maka sepatutnya selepas ni apa dia? Ayat dia sepatutnya macam ni. Fashkur. Apa makna fashkur?
bersyukurlah. Betul tak? Bukan fasabbih. Bila dah datang pertolongan, bila dah datang kemenangan, dah ramai masuk Islam, bersyukurlah pada Allah. Betul? Tapi Allah tak kata fashkur, Allah kata fasabbih. Kenapa? Macam anak kita lulus peperiksaan cemerlang, dapat 9A. Kita kata apa? Banyakkan zikir. Sepatut kita kata apa? Bersyukurlah. Boleh? Lepas tu lagi pelik apa dah? Minta ampun. Anak kita lulus periksa, minta ampun pada Allah. Dia kata apa pada kita? Apa salah Nabi? Tuhan suruh minta ampun. Apa salah Nabi? Nabi ada dosa tak? Tak, Nabi ada dosa, tapi Allah dah ampunkan semua. Kemudian Nabi hidup dia pagi, petang, siang, malam 24 jam sampai saat terakhir, semua untuk agama Allah. Tak ada satu pun untuk kepentingan. Dan hasilnya apa dah? Ramai masuk Islam. Tiba-tiba Tuhan kata wastaghfiru, minta ampun. Okey. Kenapa? Menang pun ujian Allah. Menang? Ujian. Menang ujian, tapi adakah dia dosa? Bila sebut minta ampun, bermakna apa? Buat dosa lah. Kita suruh anak kita minta maaf bila tu? Mungkin dalam kemenangan tu ada sifat riak keluar. Nabi ada riak ke? Taklah, tapi dia sahabat dia. Tak, sekarang perintah ni pada siapa secara khusus? Bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau. Tuhan cakap pada Nabi. Dan minta ampunlah kepadanya. Allah perintah khusus kepada Nabi. Kita sendiri sebut dosa. Apa dia? Rasulullah nak wafat sebab dah dekat. Itu nak tanya ke nak jawab? Okey. Dia ada satu hadis sahih. Dia Sayyidina Umar, dia suka bawa seorang budak dalam majlis orang tua, orang dewasa. Budak tu umur lebih kurang 10 tahun. Jadi dia bawa pula di kalangan para sahabat yang hebat, yang masuk terlibat dalam perang Badar, yang tokoh-tokoh sahabat lah. Bila tokoh sahabat, orang dewasa, orang yang hebat, ada budak kecil dalam majlis orang tua, kita pun rasa apa? Ini majlis orang tua, kenapa bawa budak? Jadi orang persoalkan Umar, kenapa kamu suka bawa budak ni? Ini majlis orang tua ni. Siapa budak tu? Tak. Tak. Budak tu umur lebih kurang 10 tahun. Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas. Yang masa dia baru lahir, Nabi doa pada dia. Apa doa dia? Allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarlah kepadanya, iaitu Abdullah bin Abbas, kefahaman agama yang mendalam, dan ajarlah padanya ta'wil, iaitu ilmu tafsir Al-Quran. Okey? Jadi Umar nak buktikan pada tokoh sahabat yang hebat, yang tua ni, bahawa budak ni bukan sebarang budak. Jadi satu hari Umar bawa, sengaja Umar bawa. Umar pun tanya sahabat-sahabat yang hebat tu, apa pandangan kamu semua tentang maksud ayat ni? Maka sahabat kata apa? Allah nak bagi tahu bila dapat kemenangan, bertasbihlah pada Allah. Kemudian minta ampun. Dia terjemah yang tersurat. Umar tanya sahabat lain, kami tak tahulah. Okey, Umar tanya, kamu pula Ibn Abbas, apa pandangan kamu? Ibn Abbas kata, yang sahabat lain sebut salah. Sebenarnya Tuhan nak bagi isyarat ajal Nabi dah dekat. Ajal Nabi dah dekat. Kenapa? Islam dah sempurna. Apa bukti? Ja'a Nasrullah.
Dan bila nak mati, bekalan paling bernilai bagi orang beriman apa dia? Istighfar, keampunan Allah. Yang paling-paling bernilai. Manusia tak boleh masuk syurga dengan amal soleh. Tahu kan? Nabi kata tak ada seorang pun masuk syurga dengan amal dia, tak ada. Sebab amal kita tak mampu nak membayar harga syurga. Kita beramal mungkin 20 tahun, tapi masuk syurga berapa tahun? Kita kerja penat sampai pencen kan, 45 tahun, dapat apa? Rumah lepas 10 tahun ke tak? Kena bayar setiap bulan, kena bayar bil kan? Itulah sepatut kita dapat. Sama juga kita salat 5 waktu, sejam tak sampai, takkanlah hadiah kekal abadi. Tak, amalan kita tak mampu nak membayar harga syurga. Habis kita masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Banyakkan istighfar. Kalau kita hidup dengan sentiasa istighfar, rahmat Allah datang. Bila dapat rahmat Allah, kita akan masuk syurga dengan mudah. Sebab tu Nabi, Tuhan nak bagi isyarat pada Nabi, kamu dah dekat dengan ajal. Istighfar banyak-banyak. Kan? Bagi tahu. Ya. Dalam majlis. Dalam majlis. Jadi sebab itulah pengajaran dia juga apa dah? Jangan pandang kepada umur, jangan. Kadang-kadang umur tu kecil tapi dia matang. Dia faham agama lebih daripada orang dewasa. Ada seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tadi Umar ibn Khattab. Ini Umar bin Abdul Aziz. Zaman apa ni? Muawiyah, zaman pemerintahan Umayyah. Jadi dalam majlis Sayyidina Umar, dia khalifah Amirul Mukminin, ada rombongan datang bawa budak. Dan budak tu jadi ketua rombongan, juru cakap. Bila budak tu nak bercakap, Umar bin Abdul Aziz bagi tahu, ayyuhal ghulam ijlis, wahai budak duduk. Bagi orang lain cakap. Ini majlis orang tua. Budak ni kata apa? Kehebatan seseorang ialah dengan dua benda yang kecil. Apa dia? Dengan dua benda yang kecil. Kalau hebat dua yang kecil ni, hebatlah dia. Bukan kerana umur. Apa dia? Lidah dengan hati. Lidah dengan hati. Kemudian budak ni bagi tahu, kalaulah kehebatan manusia kerana umur, maka sepatutnya yang duduk tempat kamu Amirul Mukminin bukan kamu, ada orang yang lebih tua daripada kamu. Faham? Jadi jangan pandang rendah pada budak, dan bawalah budak dalam majlis. Kadang-kadang kita bawa budak kan, tanya-tanya soalan, budak tu boleh jawab kan? Orang tua tak boleh jawab. Kenapa? Orang tua banyak masalah. Okey? Jadi kenapa kena istighfar? Bukan sebab kemenangan, tapi sebab Nabi dah dekat ajal. Yang tu yang khutbah Nabi bagi pada sahabat, bila Allah bagi pilihan pada seorang hamba nak terus hidup dunia dengan segala kemewahan yang Allah bagi, ataupun nak mati dan dapat nikmat di sisi Allah. Nabi kata hamba ini memilih di sisi Allah. Abu Bakar faham hamba tu ialah Rasulullah. Boleh? Okey. Dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, bila turun ayat ni, ini dekat-dekat Nabi nak wafat dah. Bila turun ayat ni, Nabi perbanyakkan zikir ni. Dan Nabi selalu baca ketika rukuk dan sujud, selari dengan perintah Allah dalam ayat yang ketiga. Allah perintah apa dah? Sebih, sucikan Allah. Apa dah? Subhanakallahumma. Yang kedua, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan engkau, wa bihamdika. Yang ketiga, Allah perintah apa dah? Wastaghfirhu. Allahumma ighfirli. Jadi kata Aisyah, sejak turun ayat ni, Nabi selalu, bahkan banyak kali membaca zikir ni ketika rukuk dan sujud. Kenapa?
Allah yang suruh. Bertasbihlah pada Allah. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Bihamdi rabbika wa bihamdika, dengan memuji engkau. Dan beristighfarlah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunlah dosaku. Hadis sahih. Bacalah dalam rukuk dan sujud. Kita baca apa ketika rukuk? Subhana rabbiyal azim. Masa sujud? Sejak bila kita baca zikir tu? Dari kecil sampai? Ada tukar zikir lain? Nabi sebenarnya banyak zikir yang Nabi baca ketika rukuk dan sujud. Ada 3, 4, 5. Makna Nabi itu selalu menukar-nukar zikir. Kenapa? Supaya ada rasa kelainan, dan supaya malaikat yang mencatat pun tak boring. Sama aja. Kadang-kadang sebelum kita nak baca, malaikat dah tahu mesti subhana rabbiyal azim. Cuba buat kejutan sikit pada malaikat. Hafal yang ni, baca yang ni. Kemudian kelebihan yang ni apa dia? Kelebihan zikir ni banding dengan zikir yang kita baca subhana rabbiyal azim. Apa beza dia? Apa beza dia? Kalau kita katalah kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan? Betul kan? Okey. Tasbih ada tak? Ada. Bihamdi rabbika ada tak? Ada. Yang kurang apa dia? Subhanallah. Itu yang paling hebat tu. Sebab apa? Bila kita doa yang paling baik apa dia? Bila doa yang paling baik, yang Nabi galakkan, perbanyakkan doa ketika sujud. Jadi kalau kita baca zikir ni tak ada doa, tak ada doa. Kemudian doa yang terbaik pula apa dia? Keampunan Allah, bukan minta rezeki. Jadi kalau kita baca zikir ni ketika rukuk dan sujud, cantik. Pertama ada puji, ada mensucikan Allah. Yang kedua ada memuji Allah. Yang sama masa sujud dengan rukuk. Tak perlu lain. Tak, zikir ni Nabi baca ketika rukuk dan sujud sekali. Zikir yang sama. Kalau baca zikir ni berbeza rukuk dengan sujud. Tapi kalau zikir ni sama. Ya? Bilangan macam biasa 3. Ada riwayat mengatakan Nabi kadang-kadang baca sampai 10 kali. Tapi kalau solat Jumaat kena ikut imam. Kalau solat sunat kita nak baca 10 kali, ketika sujud nak baca 20 kali, bacalah, tak ada masalah. Boleh? Boleh? Dah hafal ni? Dah? Subhanakallahumma dah hafal kan? Wa bihamdika dah. Allahumma ighfirli biasa bacakan. Gabungkan, campur. Jadi satu zikir. Ikut sunnah Nabi, Nabi perbanyakkan. Okey. Habis pengajarannya apa dia? Saya bagi masa 5 minit hafal. Dan kalau tak hafal sekarang, biasanya tak hafal lah. Pengalaman saya lah. Okey. Siapa yang dah hafal? Zainal dah. Cuba baca. Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Lain? Siapa lagi? Din. Kalau boleh masa kita baca, kita hayati maksud dia. Rafiq dah.
Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfir. Maksudnya sekali. Oh. Dah ingat mobil? Dah. Cuba baca. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma Solat subuh besok terus amalkan. Dia memanglah kita nak mula tu asyik lupa je. Tapi bila ingat terus baca. Bila ingat terus baca. Kat whiteboard kat surau tak boleh tulis. Ha? Whiteboard surau tak boleh tulis kat belakang. Tulis kat whiteboard di surau. Surau Tapi masa sujud nak tengok macam mana? tak sebelum lah. Ha. Sebelum kamar ada lagi. Takut lupa. Gambar lah. Gambar lah sekarang. Tak, tulis kat kertas. Letak tempat sujud. Bila sujud tengok. Ha? Apa dia? Ada lagi. Sentiasa kertas dia. Lagi bagus. Alah, apa susah-susah hafal je. Ha? Sekejap je hafal. Siapa yang dah? Dah. Cuba. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Siapa lagi? Fayad. Ha? Belum. Afiq. Baca. Ya. Afiq. Ha, Rafiq dah. Ni biasa orang muda cepat hafal. Okey, Nazri. Oh, bila menghafal mengaku orang tua. Kena tu. Okey. Okey, boleh ha? Bukan apa, sebab benda yang baik, sunnah Nabi tak patut kita tangguhkan. Ha? Macam makanlah, perut lapar tak patut kita tangguhkan. Makan je. Sebab makan tu memberi kebaikan. Maka doa zikir lagi besar kebaikan. Maka tak patut kita tangguh. Dan banyak kita belajarkan tapi kita tak amalkan sebab menangguhlah tu. Okey, ada wakil muslimat nak baca. Sabrina, okey. Ha, okey. Okey, alhamdulillah. Lagi siapa nak? Subhanakallahumma. Okey, Aisyah nak baca. Tapi jangan tengok jangan tengok nota. Saya tak tengok ni. Tapi sebaik baca sambung Allah maghfirli. Allah maghfirli.
Okey. Siapa lagi? Okey, antara pengajaran surah ni, pertama sekali, tugas utama para nabi dan pemimpin ialah membawa risalah Allah. Membawa risalah Allah. Bukan nak berseronok, bukan nak berbangga dengan jawatan pangkat, tapi nak membawa risalah Allah. Yang kedua, syarat untuk mendapat kemenangan ialah mesti diuji oleh Allah. Syarat untuk mendapat kemenangan ialah mesti diuji oleh Allah. Dan antara ujian ialah pertama, kefakiran. Nabi hidup susah, menderita. Kadang-kadang 3 bulan Nabi tak makan, kecuali kurma dengan air sahaja. Kedua, kesakitan. Itu ujian dari segi fizikal, sakit, diseksa. Dan yang ketiga, emosi, perasaan, tekanan. Okey, pengajaran yang keempat, mereka yang pengajaran yang ketiga, mereka yang memeluk Islam ketika tidak ada orang memeluk Islam, dan ketika Islam ditindas, ganjaran pahalanya jauh lebih besar daripada mereka memeluk Islam ketika Islam menang. Yang keempat, apabila semakin dekat dengan kematian, maka wajib kita perbanyakkan istighfar, bukan perbanyakkan makan. Sebenarnya contoh di sini nampak macam kemenangan, sepatut kita bersyukur, kita meraihkan, kita buat perayaan. Tak. Tak. Contoh, bila kita berjaya mendapat pekerjaan, sepatut kita banyakkan istighfar. Kenapa? Itu menandakan umur kita dah semakin meningkat. Bila semakin meningkat, semakin dekat dengan kematian. Lepas tu bila kita berkahwin pula, maka juga menunjukkan umur kita semakin tua. Maka perbanyakkan istighfar, bukan semakin seronok. Kemudian bila dapat anak, lagi menunjukkan kita semakin tua. Maka perbanyakkan istighfar. Hidup lagi, dapat cucu, lagi dekat kematian. Perbanyakkan istighfar. Begitulah kehidupan orang beriman. Sebab itulah Nabi, dalam satu hadis, Nabi beristighfar setiap hari 100 kali. Walaupun Nabi dosa dia telah diampunkan oleh Allah, tapi tetap Nabi istighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Jadi kalau kita yang banyak dosa, sepatutnya lebih pada 100. Pengajaran yang kelima, kehebatan manusia ialah bila hidupnya dihabiskan untuk menegakkan agama Allah. Kehebatan manusia bila umurnya dihabiskan untuk menegakkan agama Allah. Pengajaran yang ke-6, yang ke-6, kecerdikan manusia bukan terletak pada umurnya. Kecerdikan manusia bukan terletak pada umurnya. Kadang-kadang remaja lebih cerdik daripada orang dewasa. Jadi kaedah Islam bukan yang layak jadi pemimpin yang paling tua, tak. Yang paling memahami agama walaupun dia masih kanak-kanak. Sebab itulah Usamah bin Zaid, Nabi lantik dia sebagai ketua panglima perang. Berapa umurnya ketika itu? Berapa umur dia? Ketua panglima perang untuk berperang dengan tentera Rom, kuasa besar ketika itu. Berapa umur dia? 18 tahun. 18 tahun. Ketua panglima perang. Sekarang ada tak ketua panglima Angkatan Tentera Malaysia umur 18 tahun? Tengok kehebatan
didikan Rasulullah. Sunnah langsung. Dan dibawa Usamah, tokoh-tokoh sahabat yang hebat dan berumur. Dan sebab itulah contoh jadi imam dalam solat kan, syarat dia bukan mesti tua, syarat dia bukan mesti baca sedap, tak. Syarat dia apa dah? Orang yang paling banyak menghafal dan memahami agama, walaupun kanak-kanak. Sebab tu dalam satu hadis Umar bin Abi Salamah, dia kata Nabi berpesan, bila masuk waktu siapa-siapa azan, nak jadi muazzin bebas, tak mesti hafal Quran. Tapi bila nak jadi imam, Nabi pesan, hendaklah orang yang paling banyak hafal Quran dan paling memahami agama jadi imam. Jadi masa tu kata Umar, perawi hadis ni, bila dah qomat, orang semua pandang padaku dan orang tolak aku ke depan untuk jadi imam. Ketika itu umur aku 6 ataupun 7 tahun. Dan aku jadi imam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Di belakang Nabi siapa dah? Di belakang Umar yang berumur 7 tahun. Tokoh-tokoh sahabat yang dewasa. Sekarang ada imam 7 tahun, makmum 70 tahun. Tak ada. Kalau ada imam 7 tahun, apa jadi? Oh, macam nak kiamat tau. Solat tak sah. Itu dah khatam belum, Tak, Ustaz? 7 tahun dia suruh duduk salah. 7 tahun dah khatam belum? Dah khatam ke belum? Syarat sah solat mesti khatam ke? Tak, maksudnya Cuba tengok. orang yang belum khatam boleh jadi imam ke? Tak, boleh. Orang yang belum khatam boleh tak jadi makmum? Boleh? Boleh. Kalau makmum sah, kenapa imam tak sah? Tak, okey, syarat jadi imam mesti balik ke? Tak. Nabi kata orang yang paling hafal Al-Quran dan paling, yang kawan ni umur 70 tahun tapi keluar Allah pun tak hafal. Yang ni umur 7 tahun hafal 30 juzuk dan tahu hukum hakam solat. Siapa patut jadi imam? Tak, orang Melayu kata pakcik yang tua ni. Betul? Bukan orang Melayu, orang Malaysia. Semua. Cuma orang Malaysia ni kalau budak 7 tahun tak erti apa-apa, memang tak layak lah. Yang ni yang 7 tahun yang faham agama, yang banyak hafal Al-Quran lah. Ustaz, mana ada umur 7 tahun yang faham agama? Memang tak ada. Yang umur 70 tahun yang tak faham agama lagi ramai. Kan? Sebab itulah mana-mana masjid bila imam tak datang apa jadi? Masalah tak? Semua tengok, semua tolak. Padahal dah 10 tahun solat kat situ tu. Jadi makmum je. Bila imam tak datang, kelang kabut. Pergi. Kadang-kadang berlaku surau rumah saya. Tunggu sampai 2-3 minit. Semua takut nak naik. Padahal umur dah 70. Bila budak naik, dia tak bagi. Dia sendiri tak nak naik. Okey. Batu macam orang kafir. Dia masuk Islam ketika umur 50 tahun. Lepas tu dia tak sempat bersunat. Dia pergi masjid. Yang lain semua mu'alaf juga. Dan semua tak bersunat. Nak semayang seorang ke nak semayang Jumaat? Jumaat lah. Jumaat lah. Nabi kata solat Jumaat lebih baik pada solat seorang. Boleh? Okey, cukup lah. Dan saya nak pesan tentang kelebihan berpuasa 9 dan 10 Muharram. Besok insya-Allah 9 Muharram dan lusa hari Jumaat 10 Muharram. Apa kelebihan dia dan apa sejarah dia? Nabi dalam satu hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas, bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa. Orang Yahudi berpuasa, orang kafir. Nabi pun tanya, "Mahaza, puasa apa ni?" Kata orang Yahudi, hari inilah hari yang baik, iaitu hari Allah selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Maka sebagai tanda syukur, Musa berpuasa dan kami pun ikut sunnah Nabi Musa. Kami puasa. Maka kata Nabi, kami ni lebih berhak menghormati Musa daripada kamu. Sebab kamu mulut je ikut tapi sebenarnya tak ikut. Nabi pun puasa 10 Muharram. Dan dalam satu hadis yang lain, sahabat bertanya, apa kelebihan puasa 10 Muharram? Nabi kata, yukaffiru as-sanatal madiyah. Puasa 10 Muharram satu hari je
menghapuskan dosa setahun. Dosa apa ni? Dosa kecil. Boleh? Kemudian dalam hadis yang lain sahabat bertanya, kenapa kita nak puasa sama dengan orang Yahudi? Patut kita berbeza. Dia puasa 10, kita kena berbeza. Maka Nabi jawab, kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa 9 Muharram. Supaya apa? Supaya berbeza dengan orang Yahudi. Tapi Nabi tak sempat, Nabi wafat. Boleh? Maka puasalah 10 Muharram. Ini ujian ni. Sebab tu ulama mengatakan manusia tak mungkin iman dia meningkat, tak mungkin dia bernilai di sisi Allah melainkan setelah diuji, diproses. Dengan apa? Kadang-kadang dengan ibadat yang memang orang tak suka. Kan? Semua kita nak puasa satu hari ke 2 hari. Rasulullah puasa sehari ni. tak, Nabi cakap, kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa 9 dan 10. Maknanya kalau Nabi hidup, Nabi akan puasalah. Okey? Jadi yang terbaik kita puasa besok 9 Muharram. Kemudian hari Jumaat 10 Muharram. Dan siapa yang puasa 9 dan 10, dia dapat 3 kelebihan. Pertama, kelebihan 10 Muharram, dia ampunkan dosa setahun. Kelebihan kedua, Nabi sebut, siapa yang puasa semata-mata kerana Allah, maka dijauhkan mukanya daripada neraka 70 tahun. Hadis sahih. Itu kalau satu hari, kalau dia puasa 9 dan 10, dijauhkan mukanya daripada neraka 140 tahun. Kemudian kelebihan ketiga, kebetulan besok hari Khamis. Apa kelebihan puasa hari Khamis? Nabi bila ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu suka puasa Isnin dan Khamis? Nabi kata Isnin dan Khamis itulah rekod amalan manusia diangkat kepada Allah. Jadi aku nak rekod amalan aku cantik je. Solat ada, sedekah ada, zikir ada, baca Quran ada, puasa pun ada. Sedangkan Nabi tak puasa pun okey dia kan? Yang tak okey kita. Boleh? Jadi kalau nak tinggikan darjah kita di sisi Allah, lawan nafsu, puasalah 9 dan 10. Okey? Katalah besok dia tak bangun sahur. Lepas tu malam ni pula tak makan nasi kan. Ada mi goreng je. Jadi lapar. Dia pun berbuka besok. Maka hari Jumaat boleh tak dia nak puasa? Boleh. Tapi sebaik-baiknya kalau tak puasa besok, dia puasa Jumaat dan Sabtu. Kemudian hari Sabtu ada kenduri pula, adik ipar. Kalau tak pergi, sebab salah kan dia dah lama dah. Maka boleh tak dia puasa hari Jumaat sahaja? Boleh. Adapun Nabi larang puasa hari Jumaat sahaja. Bila tu? Bila saja-saja nak puasa hari Jumaat tanpa sebab. Itu tak boleh. Kena kembarkan Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Tapi kalau puasa hari Jumaat sahaja kerana dia 10 Muharram, tak apa. Jadi jangan buat alasan, kami ada kenduri ustaz, hari Sabtu ada kenduri dan Nabi tak bagi puasa hari Jumaat. Memang kamu tak nak puasa lah tu. Puasalah Jumaat, walaupun Jumaat sahaja. Okey? Ujian tu. Sebab itulah puasa bulan Ramadan tak ada ujian, tak ada cabaran. Betul tak? Sebab semua orang puasa. Yang betul-betul cabaran yang sunat ni. Ramai orang tak puasa, kedai pula buka kan. Pergi pula kerja, panah pula jerebu. Ganjaran lagi besar. Boleh? InsyaAllah. Lagi pula kita nak makan kat luar pun tak berapa selamatkan jerebu. Baik tak payah makan dan puasa je. Okey, insya-Allah. Selamat berpuasa besok dan lusa. Manalah tahu kita puasa besok dan lusa, hari Sabtu mati. Cantik tak? Cantik. Okey, ada soalan? Saya nak sebut satu sebagai pengajaran.
Minggu lepas saya baca Metro. Saya tak beli, saya baca kat kedai. Ada seorang pelajar kuis Kolej Universiti Islam Selangor. Anak saya pun sekolah kat situ juga. Dia hari Sabtu habis exam, jadi nak balik kampung. Dia naik dengan kawan dia, semuanya 3 orang, naik LRT daripada Bangi sampai bandar Tasik Selatan. 2 kawan dia turun kat situ, nak naik bas kat situ. Dia pula teruskan naik LRT ke Masjid Jamek. Turun je daripada LRT Masjid Jamek, rebah, berdarah, mati kat situ. Umur 18 tahun. Ajal dia. Ajal. Kawan dia yang turun kat bandar Tasik Selatan tu, lepas tu telefonlah sajalah nak tanya, dah naik bas ke belum? Tengok orang yang angkat. Dia kata apa? Kawan kamu baru 7 minit mati. Nampak? Umur 18. Rupa-rupa dia pergi Masjid Jamek bukan nak balik kampung, tapi nak jumpa malaikat maut. Cuba bayangkan kalau kita dijemput masa tu, apa amalan kita ada? Apa amalan kita ada? Nak harap solat 5 waktu yang kadang-kadang awal, kadang-kadang lewat. Nak harap solat sunat, kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak. Tambahlah dengan puasa. Tambahlah puasa. Sebenarnya Allah sayang pada kita, sebab tu Allah pelbagaikan ibadat, dan Allah bagi ibadat yang kecil ganjaran besar. Sebab apa? Allah tak nak kita mati dalam keadaan rugi, tak ada pahala. Maka Allah buatlah ibadat-ibadat yang pahala dia besar. Ibadat 1 hari puasa 10 Muharram cover semua dosa setahun. Bukan senang. Okey. Okey, insya-Allah. Wa anti fajazakillahu khairan. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Nasihat saya masa makan nanti jangan niat sahur. Sebab sahur kadang-kadang orang kita silap faham. Dia sahur pukul 2. Itu bukan sahur. Waktu sahur ialah dekat subuh. Siapa sahur pukul 2, siapa sahur pukul 11 malam, bukan sahur. Sebab itulah sunnah bila kita berpuasa, kita bersahur. Dan sahur yang paling baik, paling lewat. 5 minit nak azan, makan. Kan? Nak makan nasi, bangun awal sikit. Setengah jam lagi.